Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini berkaitan juga dengan video yang awak lihat tadi, iaitu berkaitan tajuk bijaksana. Okey, bijaksana. Tadi Ustazah kata tajuk yang kita nak belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan sifat bijaksana. Okey. Tetapi apa yang awak lihat di sini ialah sifat fatonah. Sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa tadi Ustazah kata sifat bijaksana tapi sekarang ni sifat fatonah? Okey. Sifat fatonah ialah maksudnya bijaksana. Okey. Kalau awak ingat lagi sebelum ni kita pernah belajar 4 sifat wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuba ingat balik. Yang pertama, siddiq. Siddiq maksudnya cakap benar. Okey. Yang kedua, amanah. Amanah maksudnya jujur. Yang ketiga, tabligh maksudnya menyampaikan. Bagus apa yang jawab tu. Dan yang keempat, fatonah maksudnya bijaksana. Bijaksana. Okey. Awak dah belajar dah sifat. 4 sifat ni kan? Okey. Jadi hari ni kita nak belajar berkaitan tajuk sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, fatonah artinya bijaksana. Fatonah artinya bijaksana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaannya dalam kehidupan dan dakwah. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan seharian, dalam menyelesaikan masalah, dalam situasi tertentu dan dalam dakwah. Okey, dan ada beberapa contoh dan bukti sifat bijaksana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mestilah ada bukti kan? Mesti ada contoh kan? Okey, contohnya awak kan? Kalau awak kata awak seorang yang rajin, mesti awak kena bagi tahu bukti dia. Contohnya awak rajin buat kerja sekolah. Awak rajin tolong guru, awak rajin tolong mak ayah dekat rumah kan? Itu contoh awak bersikap rajin kan? Okey. Kalau Nabi Muhammad pun ada contoh dan buktinya. Bukti Nabi bersifat fatonah ataupun bijaksana. Okey, sekarang kita lihat apa contohnya. Okey, ni yang pertama ya. Peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Kebijaksanaan Rasulullah telah dapat menyelesaikan pertikaian yang berlaku dalam peletakan Hajarul Aswad ke tempat asal. Okey. Dalam peristiwa ni, okey, berlakunya masalah apabila pembesar-pembesar Quraisy kan, dia berebut-rebut nak meletakkan kembali batu Hajarul Aswad ke tempat asal. Kat mana tempat asalnya? Dekat penjuru Kaabah. Jadi masa tu Nabi Muhammad yang dilantik menjadi hakim, Nabi Muhammad telah membentangkan kain serbannya, kemudian baginda meminta pembesar-pembesar Quraisy ni memegang dekat tepi-tepi kain serban, kemudian sama-sama membawa ke Kaabah. Lepas tu bila sampai dekat Kaabah, Nabi Muhammad sendiri yang mengambil batu Hajarul Aswad, kemudian letak dekat penjuru Kaabah. Okey. Jadi selesailah masalah. Okey, itu yang pertama. Itu contoh, okey, contoh ataupun bukti yang pertama kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey. Mempersaudarakan. Rasulullah mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Okey. Rasulullah mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Okey. Persaudaraan kaum Aus dan Khazraj telah menjadikan masyarakat di Madinah hidup dengan aman. Okey, hidup dengan aman. Siapa kaum Aus dan Khazraj ni? Ni kaum Aus, ni kaum Aus ni. Silap. Siapa kaum Aus? Ni kaum Aus, ni kaum Khazraj. Okey.
kaum Aus dan Khazraj ni, mereka ni tinggal dekat Madinah. Mereka tinggal dekat satu negara. Okey, satu negara yang sama. Tetapi mereka ni, dua-dua kaum ni selalu bergaduh. Selalu berkelahi, selalu tak sependapat. Sampai tahap disebabkan dah lama sangat bergaduh daripada zaman nenek moyang dia orang lagi. Jadi sampai tahap mereka pernah berperang. Jadi bila Rasulullah masuk ke Madinah, Rasulullah nak mendamaikan kedua-dua kaum ni. Aus dan Khazraj. Okey. Jadi apa yang Rasulullah buat ialah mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Okey. Bila ada pendatang lain ataupun kaum Muhajirin yang masuk ke Madinah, okey, kaum Muhajirin yang masuk ke Madinah, jadi Rasulullah minta kaum Aus tolong Muhajirin dan kaum Khazraj pun tolong Muhajirin. Jadi mereka kena bekerjasama untuk menolong kaum Muhajirin. Okey. Jadi bila sama-sama menolong dan mereka pun akhirnya dapat bekerja bersama. Itu contoh yang kedua. Okey, yang ketiga. Strategi berhijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Strategi berhijrah. Berhijrah ni maksudnya apa? Berhijrah ni ialah berpindah. Rasulullah berhijrah. Berhijrah ke mana? Berhijrah ke Madinah ya. Daripada Mekah ke Madinah. Rasulullah tidak menggunakan jalan biasa semasa berhijrah ke Madinah. Okey. Pada masa ni Rasulullah nak berhijrah ke Madinah daripada Mekah. Okey, daripada Mekah Rasulullah nak berhijrah ke Madinah. Tetapi Rasulullah mesti merancang untuk mengelakkan daripada bertembung dengan orang musyrik, orang kafir Quraisy dekat Mekah. Sebab apa? Kalau bertembung dengan mereka, mungkin Rasulullah akan dibunuh. Jadi Rasulullah mengatur strategi. Strategi apa? Rasulullah telah menggunakan jalan lain yang tidak digunakan oleh orang Mekah. Biasanya orang Mekah bila pergi ke Madinah dia gunakan jalan lain. Okey? Gunakan jalan yang pertama lah. Okey? Gunakan jalan yang pertama. Okey. Kat sini dia ada dua jalan. Okey? Jalan yang pertama ni jalan yang biasa orang Mekah guna untuk pergi ke Madinah. Tetapi jalan yang kedua ni jalan orang tak guna untuk ke Madinah. Rasulullah guna jalan ni untuk pergi ke Madinah. Okey? Jadi bila Rasulullah gunakan strategi tu, maka Rasulullah telah terselamat daripada bertembung dengan orang kafir Quraisy. Selain itu Rasulullah juga telah meminta pertolongan daripada seorang penunjuk jalan. Sebab takut sesat kan? Sebab gunakan jalan lain jadi digunakan bantuan penunjuk jalan. Nama dia Abdullah bin Uraiqah. Okey. Jadi strategi Rasulullah itu telah menyelamatkan Rasulullah daripada bertembung ataupun terjumpa dengan musyrikin Mekah. Okey, seterusnya itu contoh yang ketiga. Dan contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat ialah pembinaan pasar orang Islam di sebelah pasar orang Yahudi. Okey. Bertujuan untuk memperkenalkan sistem jual beli Islam yang bebas dari penipuan. Okey. Kalau kita fikir logik kan, kenapa nak dibina pasar orang Islam ni sebelah dengan pasar orang Yahudi? Tak bergaduh ke kan? Duduk sebelah-sebelah kan? Tak sebenarnya. Rasulullah dia tak fikirkan macam tu. Baginda tak fikirkan macam tu. Okey. Jadi disebabkan kebijaksanaan Rasulullah ni, Rasulullah boleh berfikir sesuatu tu orang kata di luar kotak ataupun menjangkaui pemikiran kita. Sebabnya baginda nak orang Yahudi melihat contoh orang Islam.
berjual beli. Macam mana cara orang Islam jual beli? Macam mana cara jual beli yang sepatutnya? Okey. Sebab sebelum ni orang Yahudi kalau berniaga, mereka banyak mengamalkan penipuan, banyak mengamalkan riba, banyak mengamalkan benda-benda yang tak betul lah. Menipu sukatan, menipu timbangan, menipu perjanjian jual beli, menipu pembeli, macam-macam lagi lah. Jadi dicadangkan untuk dibina pasar sebelah dengan orang Yahudi tu supaya orang Yahudi dapat lihat contoh yang sepatutnya, berniaga yang sepatutnya. Okay. Contoh macam awak lah kan. Awak nak ajak adik awak solat kan. Okay, macam mana awak nak ajak dia? Okay, awak sendiri yang kena tunjuk contoh yang baik. Kan, kena rajin solat di awal waktu. Tak tinggal solat. Lepas tu baru adik awak rasa nak ikut kan. Nak ikut benda yang baik. Okay, itu contoh ya. Okay, saya tunjukkan pada awak 4 saja contoh kebijaksanaan. Kebijaksanaan Rasulullah ataupun Nabi Muhammad menyelesaikan masalah ataupun dalam situasi tertentu. Okey. Banyak lagi contoh-contoh lain berkaitan dengan sifat fatonah ataupun kebijaksanaan Nabi Muhammad. Okey, tapi saya tunjukkan pada awak 4 sahaja ya. Okey, seterusnya kesimpulan. Kesimpulan daripada apa yang kita lihat tadi, daripada contoh kebijaksanaan Rasulullah tadi. Okey, yang pertama, nombor 1, berusaha mendamaikan persengketaan. Okey. Contohnya Rasulullah tadi mendamaikan persengketaan antara pembesar Quraisy. Yang berebut-rebut nak membawa batu Hajar Aswad ke Kaabah. Jadi kita pun kalau berada dalam situasi kawan-kawan tengah bergaduh ke, kita kena cuba juga berusaha untuk mendamaikan mereka. Okey. Kemudian yang kedua, merancang sesuatu dengan teliti sebelum melakukan sesuatu perkara. Okey. Contohnya apa? Contohnya masa Rasulullah nak pergi berhijrah ke Madinah. Okey, berhijrah ke Madinah. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah baginda rancang dulu. Nak pergi ke Madinah, yang pertama kena ikut jalan lain. Kan, kalau ikut jalan sama, nanti bertembung dengan orang musyrik. Lepas tu takut sesat. Sebab ikut jalan lain takut sesat, Rasulullah upah penunjuk jalan ataupun penunjuk arah. Okey. Sama juga macam kita nak lakukan sesuatu perkara, mesti kita rancang terlebih dahulu. Okey, kemudian yang ketiga, utamakan perpaduan dan kesepakatan. Okey, contohnya semasa nak menyelesaikan masalah. Semasa baginda nak menyelesaikan masalah antara kaum Aus dan Khazraj. Okey, Rasulullah memang utamakan perpaduan, tak nak berpecah belah. Ya? Nak pergi tandas. Okey, boleh pergi. Boleh. Okey, sama juga kita nak mengekalkan perpaduan sama ada dengan kawan-kawan dalam kelas ke ataupun dengan adik-beradik ke. Okey, kena cari sesuatu, kena cari jalan lah. Kena cari jalan untuk tak nak bagi bergaduh. Okey. Boleh faham tak setakat tu semua? Boleh tak? Faham. Tak boleh. Faham. Saya juga kan awak tertidur kan? Boleh. Okay. Seterusnya. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan pada awak. Dengar ya, saya nak tunjukkan pada awak beberapa situasi ataupun keadaan yang mana saya nak awak fikirkan macam mana cara nak selesaikan sesuatu masalah tu. Okey. Saya nak awak gunakan kebijaksanaan awak. Fikirkan masalah, nak selesaikan satu masalah. Okey, saya akan tunjukkan gambar. Okey. Ini ada satu gambar, okey, situasi ataupun keadaan. Contohnya, kalau awak ada kawan yang bergaduh, kan nampak tak dua orang ni
dia macam bergaduh kan, bermasam muka. Yang ni, yang pakai topi ni dengan yang beg warna purple ni kan. Macam bergaduh kan. Betul tak? Bermasam muka. Okay, kalau awak ada dekat sini. Kalau awak jadi kawan-kawan ni. Okay, apa yang awak sepatutnya awak lakukan? Apa dia? Siapa boleh bagi tahu? Masuk kelas dan beritahu cikgu. Masuk kelas dan beritahu cikgu supaya cikgu boleh damaikan. Okey, lagi? Jawapan lain bagus Al-Hafiz. Okey, lagi jawapan lain? Nasihat. Apa lagi yang kita boleh buat? Kalau kawan kita 2 orang, masam muka bergaduh. Nasihati. Bagi nasihat, menasihati mereka supaya jangan bergaduh. Okey, selain tu kita pujuklah kawan ni, cerita dekat kawan ni kebaikan kawan ni. Cerita pula dekat kawan ni kebaikan kawan ni. Supaya tak bergaduh, supaya mereka boleh berdamai dan bermaaf-maafan. Okey, betul lah tu apa yang awak jawab tu Ya, tahniah siapa yang jawab. Okey, seterusnya yang kedua. Tengok gambar yang kedua. Okey. Di gambar ni dia terjumpa beg duit dengan telefon. Okey, kalau awak tengah jalan-jalan, awak terjumpa beg duit dengan telefon. Apa yang perlu awak buat? Adakah awak kena ambil, letak dalam beg awak? Apa yang perlu awak buat? Boleh ke awak ambil telefon dan Cari. Tunggu. Cari tuannya. Okey. Lagi? Ambil barangnya pergi ke pejabat polis. Betul. Ambil barangnya dan pergi Pulangkan balik pada pemiliknya. Okey. Kalau kita tahu siapa pemilik dia, kita boleh pulangkan. Kalau kita tahu siapa pemilik dia, mungkin jiran sebelah rumah kan, pulangkan. Tapi kalau kita tak tahu, okey, kita pulangkan kepada pergi hantar dekat balai polis. Ataupun kalau kita tak tahu balai polis kat mana. Contohnya kita tengah jalan, awak kecil lagi kan, awak tengah jalan dengan mak ayah awak. Awak minta tolong dengan mak ayah awak lah. Okey. Kemudian yang ketiga. Satu lagi okey, awak nampak kawan awak tengah meniru dalam peperiksaan. Apa yang sepatutnya awak buat? Beritahu cikgu. Beritahu cikgu. Selain tu, bolehkah awak meniru sekali? Tak boleh. Tak boleh. Sebab meniru tu perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Okey, selain tu awak bagi tahu dekat kawan awak ni, contohnya kawannya Faris. Kan bagi tahu dekat Faris, jangan meniru. Tapi kalau Faris ni tak ada dengar juga, bagi tahu kepada orang yang sepatutnya. Bagi tahu dekat cikgu ke, ustazah ke. Okey. Okey, tahniah siapa yang jawab. Okey, seterusnya yang tadi ustazah minta jawab ramai-ramai. Soalan ni ustazah nak awak jawab, tetapi ustazah nak sebut nama Ustazah nak sebut nama dan orang tu dia kena jawab. Okey? Orang tu dia kena jawab soalan ustazah. Okey, soalan yang pertama ustazah nak Al-Hafiz. Al-Hafiz jawab soalan yang pertama. Okey, Al-Hafiz. Ya. Soalan yang pertama. Okey. Okey, dengar ustazah baca soalan yang pertama. Apakah maksud fatonah? Apa maksud fatonah? Kotak yang pertama bercakap benar. Kotak yang kedua bijaksana. Apa maksud dia? Bijaksana. Bijaksana. Betul ke salah? Betul. Betul. Betul lah tu. Okey. Tahniah. Kemudian yang kedua. Yang kedua, ustazah nak Nadira Amanda, ada tak? Ada. Okey, soalan yang kedua Nadira Amanda. Ustazah nak soal awak dengar ya.
Okey, salah satu sifat yang wajib ada pada seorang Nabi ialah yang pertama, sombong. Yang kedua, bijaksana. Yang mana jawapan yang betul? Ustazah boleh ulang lagi sekali tak? Tak dengar lah. Okey. Salah satu sifat yang wajib ada pada seorang Nabi ialah yang pertama, sombong. Yang kedua, bijaksana. 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 Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, Tahniah. seterusnya. Tahniah. Okey, seterusnya yang ketiga. Sazana Adam Lutfi. Ada tak Adam Lutfi? Ada. 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 Saya. Okey, Adam Lutfi jawab soalan nombor 3. Okey Adam, Okey. betul atau salah Nabi Muhammad telah menyelesaikan masalah pertikaian yang berlaku dalam peletakan Hajarul Aswad ke tempat asal. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey. Tahniah. Tahniah. Okey, seterusnya. Soalan yang keempat, Sazana Damia Erina ada tak? Ada. Ada, bagus. Okey, Damia jawab soalan nombor 4. Apakah strategi Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah? Apa strategi Nabi Muhammad masa berhijrah ke Madinah? Okey. Yang pertama, membawa beberapa pengawal dan peralatan perang. Yang kedua, menggunakan jalan lain untuk ke Madinah. Yang mana jawapan dia? Menggunakan jalan lain untuk ke Madinah. Bagus Damia. Excellent. Betul. Tahniah Mas. Betul. Tahniah Damia. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima saya nak Sarah Rose. Ada tak Sarah Rose? Ada. Ada. Okey. Sarah Rose jawab. Aus dan Khazraj ialah dua puak yang tinggal di Madinah. Tetapi selalu apa? Selalu bergaduh ke selalu bekerjasama? Aus dan Khazraj. Selalu bergaduh. Bergaduh. Betul ke semua? Betul. Okey. Betul. Tahniah. Okey, tahniah. Aus dan Khazraj selalu bergaduh. Okey, lepas Nabi Muhammad datang, barulah mereka berbaik. Okey, nombor 6. Nombor 6. Nur Safia Zahra ada tak? Tak ada. Okey, tak ada. Saya. Ada. 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 Okey. Nombor 6 Okey, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memperbaiki hubungan Aus dan Khazraj? Okey, yang pertama jawapan dia mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Yang kedua, memfitnah Aus dan Khazraj. Jawapan dia mempersaudara ke memfitnah? Mempersaudara. Okey, mempersaudara. Okey. Dan soalan yang ketujuh, Sazana Rashid. Rashid ada Rashid? Ada. Okey, Rashid. Rashid jawab nombor 7. Rasulullah mencadangkan dibina pasar orang Islam di sebelah pasar orang Yahudi untuk memberi contoh yang baik ke contoh yang buruk kepada orang Yahudi? Yang baik. Contoh yang baik. Betul. Salah. Betul. Betul. Tahniah Rashid. Okey. Bagus Rashid, okey. Okey, seterusnya ada lagi tak soalan? Tak ada dah soalan. Okey, itu sahaja soal jawab online. Okey, seterusnya lepas ni Ustazah nak minta awak buat latihan dalam buku tulis. Okey, buat latihan dalam buku tulis. Okey, latihan dalam buku tulis awak nanti sekejap lagi
Ustazah akan hantar dalam grup WhatsApp, grup kelas awak ya. Grup kelas awak. Kemudian Ustazah nak awak bila dah habis Google Meet nanti awak buat ya. Buat sampailah habis masa kafar ni lah ya. Sampai 4.30. Buat dan lepas tu hantar pada Ustazah. Macam biasalah awak buat. Lepas tu dah siap. Ambil gambar. Lepas tu hantar pada Ustazah. Okey? Ustazah nak ajar dulu macam mana nak buat supaya mudah untuk awak buat kejap lagi. Okey? Okey. Arahan dia lorekkan jawapan yang betul. Okey, lorek Lorek. Bukan warna kan tau. Lorek. Bukannya bulat, bukannya garis. Lorekkan. Nombor 1, apakah maksud fatonah? Okey, jawab sama-sama. Apakah maksud fatonah? Yang pertama bercakap benar. Yang kedua bijaksana. Jawapan dia apa? Bijaksana. Okey, lorekkan. Lorek macam ni. Tapi awak kena lorek dengan guna pembaris lah ya. Garis guna pembaris ya. Okey, kemudian nombor 2 ya. Nombor 2. Nabi Muhammad telah dapat menyelesaikan. Okey. Menyelesaikan ni silap ejaan dia huruf nya ni sepatutnya titik 3 dekat bawah. Tapi ni silap taib. Okey. Menyelesaikan pertikaian yang berlaku dalam peletakan Hajarul Aswad ke tempat asal. Betul ke salah? Tadi dah ada soalan ni. Betul salah? Betul. Okey. Betul. Kemudian yang ketiga, apakah strategi Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah? Membawa peralatan perang, menggunakan jalan lain. Jawapan dia apa? Menggunakan jalan lain. Okey. Okey Ustazah. Okey, tahniah saya ucapkan kepada awak semua dapat fokus dan bagi perhatian semasa belajar. Awak memang hebat dan saya doakan awak berjaya di dunia akhirat. Okey. Untuk pelajaran hari ini saya harap awak dapat sedikit sebanyak apa yang kita belajar. Okey. Dan saja untuk hari ini. Okey, sebelum kita akhiri kelas, okey, kita tangan dulu semua. Doa habis kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Saya tersilap tekan tadi. Okey, minta maaf ya. Okey, dah boleh live lah ya. Dah boleh live. Dah habis dah kelas kita, dah boleh live semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Bye.